sesuatu yang sukar dipercayai telah berlaku. Pada tahun 1975, di sebuah tapak pembinaan di Arab Saudi, seorang pemuda Malaysia telah menyelamatkan seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun dari ditimpa kerangka besi yang runtuh, menyebabkan tulang kakinya patah. Dia menolak pampasan sebanyak 50 juta won bersamaan nilai pada masa itu dan kembali ke tanah air dengan tangan kosong. Dunia telah melupakannya dan dia menjalani kehidupannya sebagai pemilik sebuah kedai runcit kecil sehinggalah dia meninggal dunia dengan tenang pada tahun 2022. Namun, 48 tahun kemudian, satu keajaiban berlaku. Kanak-kanak yang diselamatkannya telah menjadi Menteri Pembinaan Arab Saudi dan menteri itu terbang ke Malaysia untuk mencari penyelamatnya. Walaupun sudah terlambat, ia adalah untuk menunaikan janji seumur hidup. Sebuah yayasan beasiswa bernilai 50 bilion won kira-kira 150 juta ringgit Malaysia ditubuhkan. Kerjasama pendidikan yang menghubungkan Malaysia dan Arab Saudi serta sebuah tugu peringatan dibina di kampung halamannya. Kebaikan yang dilupakan kini kembali bersinar selepas hampir setengah abad dan sebuah pilihan tanpa mengharapkan balasan telah mengubah masa depan kedua-dua negara. Ini adalah kisah warisan agung seorang rakyat Malaysia biasa yang hidup pada zaman pembinaan di Timur Tengah pada tahun 1975. Nama saya Ahmad bin Kasim. Pada tahun 1975, ketika berusia 28 tahun, saya berlepas ke sebuah tapak pembinaan di Arab Saudi untuk melangsaikan hutang keluarga. Sebaik sahaja melangkah keluar dari kapal terbang, bahang panas yang menyesakkan terus terasa, suhu padang pasir yang melebihi 50 darjah Celcius adalah di luar bayangan saya. Di dalam bas yang menuju ke tapak pembinaan dari lapangan terbang, saya memandang keluar tingkap, hamparan pasir yang tidak berkesudahan, dan bahang panas yang beralun seperti kabus. Hati saya terasa berat, memikirkan saya perlu bertahan di sini selama setahun. Pada hari pertama tiba di tapak pembinaan, penyelia tempatan memandang saya dari atas ke bawah, lalu menggelengkan kepalanya. Dia menggumam sesuatu dalam bahasa Arab, dan seorang rakan senior di sebelah saya menerjemahkannya. Katanya, orang dari timur tidak cukup kuat. Saya berasa dihina, tetapi saya menahannya. Tujuan saya datang ke sini sangat jelas. Asrama kami adalah 6 buah kontena yang dicantumkan. Seramai 12 orang berkongsi satu ruang. Walaupun pada waktu malam, bahangnya tidak reda, dan kipas angin hanya menghembuskan angin panas. Pada malam pertama, sambil merenung siling, saya teringatkan kampung halaman. Tangan ibu yang berkedut, belakang ayah yang bongkok, dan mata adik perempuan saya yang teringin menyambung pelajaran ke universiti. Dengan fikiran bahwa hanya setahun sahaja lagi saya boleh membeli sebidang tanah di kampung, saya memujuk diri setiap pagi. Loceng bangun pagi berbunyi pada pukul 5 pagi. Tanpa sempat mencuci muka dengan sempurna, saya memakai pakaian kerja. Sarapan hanyalah 2 keping roti dan secawan air. Dari pukul 6 pagi hingga 4 petang, kami bekerja di bawah panas terik. Saya mengangkut batang besi, membancuh simen, dan memasang perancah. Walaupun memakai sarung tangan, tapak tangan saya melepuh. Kulit saya mengelupas akibat terbakar matahari, dan bibir saya merekah. Tetapi saya tidak merungut. Semua orang mengalami nasib yang sama. Penyelia tempatan memberi arahan dalam bahasa Arab, dan kami terpaksa memahaminya melalui bahasa isyarat. Jika kami salah faham, mereka akan menjerit. Kadang-kadang, kami mendengar kata-kata yang menghina. Tetapi saya bertahan. Jika saya menimbulkan masalah di sini, saya akan dihantar pulang. Selepas sebulan, badan saya mula menyesuaikan diri. Otot-otot saya menjadi lebih kuat, dan saya tidak lagi melecur walaupun memegang besi panas. Rakan-rakan senior berkata, saya sudah boleh diharap. Penyelia tempatan juga tidak lagi memandang rendah pada saya. Selepas makan malam, saya akan duduk bersama rakan-rakan dan berbual. Ada yang bercerita tentang kampung halaman, ada yang berkongsi rancangan masa depan. Kadang-kadang, saya juga berkongsi impian saya. Untuk membeli tanah, membuka sebuah kedai kecil, dan menghantar adik saya ke universiti. Mereka semua akan mengangguk dan memberi semangat. Selepas 3 bulan, bahang padang pasir dan herdikan penyelia menjadi perkara biasa. Setiap kali menerima slip gaji, saya akan mengira baki di dalam akaun. Nampaknya, dalam setahun, saya benar-benar boleh membeli tanah di kampung. Yuran universiti adik saya juga nampaknya dapat disediakan. Menjelang musim bunga tahun 1976, saya telah menyesuaikan diri sepenuhnya dengan kehidupan di sini. Bangun pada pukul 5 pagi, bahang 50 darjah Celcius, dan bahasa yang asing kini menjadi rutin harian saya.
Malah ada orang yang mula mencari saya di tapak pembinaan. Reputasi saya sebagai seorang yang teliti dan menepati masa telah tersebar. Pada suatu petang yang biasa pada bulan April tahun itu, langit seperti biasa panas terik. Saya sedang mengangkut batang besi, dan rakan-rakan sekerja yang lain bekerja dengan tekun di posisi masing-masing. Saya tidak pernah bermimpi bahwa hari itu akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Petang itu, pada bulan April 1976, tapak pembinaan sibuk seperti biasa. Saya sedang bekerja pada kerangka bangunan 3 tingkat, mengikat batang besi dan memasang acuan konkrit. Peluh mengalir di belakang badan, tetapi saya tidak sempat menghiraukannya. Kira-kira pukul 2 petang, pintu masuk tapak pembinaan menjadi riuh. Sebuah kereta mewah masuk. Seorang pegawai kanan dari Syarikat Petroleum Arab Saudi datang untuk melawat tapak. Seorang lelaki berpakaian sut hitam turun dari kereta, diikuti oleh seorang kanak-kanak lelaki berusia kira-kira 8 tahun. Pengurus tapak bergegas menyambut pegawai itu. Kami berhenti bekerja seketika dan memerhati. Pegawai itu meninjau tapak sambil menunjukkan sesuatu, dan pengurus itu hanya mengangguk-angguk. Kanak-kanak itu memegang tangan ayahnya dan melihat sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu. Tidak lama kemudian, isyarat untuk menyambung kerja diberikan. Saya mula mengikat besi semula. Sebuah kren sedang mengangkat kerangka keluli yang berat. Ia adalah sebuah rasuk gergasi sepanjang kira-kira 6 meter. Ia diangkat perlahan-lahan dan berhati-hati. Pada ketika itulah, kanak-kanak itu melepaskan diri dari ayahnya dan berjalan masuk ke dalam tapak pembinaan. Dengan wajah penuh rasa ingin tahu, dia melihat ke sana kemari. Tiada siapa yang perasan. Pegawai itu sedang berbual dengan pengurus, dan para penyelia sibuk memberi arahan kerja. Kanak-kanak itu berjalan betul-betul di bawah kerangka keluli yang sedang diangkat oleh kren. Saya melihatnya dari tingkat 3. Jantung saya tiba-tiba berdebar kencang. Saya tahu wayar kren itu sudah usang. Beberapa hari sebelumnya, seorang rakan senior telah berkata ia perlu diganti. Tiba-tiba kedengaran bunyi ketang. Bunyi logam putus. Seutas wayar terpelanting keluar. Kerangka keluli itu sengit ke satu sisi. Dan ia mula jatuh, tepat ke arah tempat kanak-kanak itu berdiri. Orang di sekeliling menjerit. Tetapi kanak-kanak itu tidak memandang ke atas. Kelajuan kerangka keluli itu jatuh lebih pantas daripada yang dijangka. Mungkin setengah saat, atau lebih singkat dari itu. Saya tidak berfikir. Badan saya bergerak dahulu. Saya melompat dari lantai tingkat 3. Saya memijak peranca di tingkat 2 dan melompat lagi. Sebaik sahaja mendarat di tanah, saya berlari ke arah kanak-kanak itu. Saya menghulurkan kedua-dua tangan dan menolaknya. Tubuh kecil itu terpelanting ke hadapan, ke tempat yang selamat. Dan kerangka keluli itu jatuh. Rasuk gergasi sepanjang 6 meter itu menghempap kaki kanan saya. Bersama dengan bunyi yang tumpul, saya merasakan tulang saya hancur. Sakit, sungguh sakit. Saya tidak ingat sama ada saya menjerit atau menahannya. Pandangan saya menjadi putih. Tapak pembinaan menjadi huru-hara dalam sekelip mata. Orang ramai berlari datang. Seseorang cuba mengangkat kerangka keluli itu. Kren itu bergerak semula. Perlahan-lahan dan berhati-hati, kerangka keluli itu diangkat dari kaki saya. Pegawai itu berlari datang. Dia sedang memeluk anaknya. Kanak-kanak itu selamat. Wajahnya terkejut, tetapi dia tidak kelihatan cedera. Pegawai itu meletakkan anaknya dan berlari ke arah saya. Dia menjerit sesuatu dalam bahasa Arab. Kaki tangan bilik rawatan datang. Pengusung telah disediakan. Orang ramai mengangkat saya dengan berhati-hati ke atas pengusung. Darah mengalir dari kaki saya. Tulang saya pasti patah. Kesedaran saya mula kabur. Di dalam ambulans yang membawa saya ke hospital, saya merenung siling. Bunyi siren bergema. Saya teringatkan kampung halaman. Bolehkah saya membeli tanah? Bolehkah saya menghantar adik saya ke universiti? Fikiran-fikiran itu melintas. Pegawai itu turut serta di dalam ambulans. Dia memegang tangan saya dengan erat. Dia menangis. Dia terus berkata sesuatu dalam bahasa Arab. Kemudian baru saya tahu, dia berulang kali mengucapkan terima kasih. Kami tiba di hospital. Dokter-dokter bergegas datang. X-ray diambil. Tulang kaki kanan saya patah di 3 tempat. Pembedahan segera dijalankan. Sebaik sahaja saya disuntik ubat bius. Saya tidak sedarkan diri. Apabila saya sedar, saya berada di ward hospital. Siling putih kelihatan. Kaki saya dibalut simen. Saya tidak boleh bergerak. Saya tidak tahu berapa lama masa telah berlalu. Saya menghabiskan masa 6 bulan di hospital.
Selepas pembedahan pertama, diikuti pembedahan kedua dan ketiga. Tulang yang patah disambung, pin logam dimasukkan, dan ligamen dibina semula. Setiap kali masuk ke dewan bedah, ketakutan sama ada saya boleh berjalan semula menghantui saya. Pegawai itu melawat saya setiap minggu bersama anaknya. Kanak-kanak itu akan berdiri di tepi katil saya dan menunjukkan lukisannya. Kadang-kadang dia membawa buah-buahan, kadang-kadang dia membacakan buku. Walaupun kami tidak faham bahasa masing-masing, hatinya sampai kepada saya. Pegawai itu membawa seorang penterjemah. Melaluinya, kami berbual. Nama pegawai itu ialah Abdullah Al-Faisal. Beliau adalah naib presiden sebuah syarikat minyak Arab Saudi. Nama anaknya juga Abdullah, mewarisi nama ayahnya. Suatu hari Tuan Abdullah bertanya, "Di mana keluarga kamu?" Saya menjawab, "Ibu bapa dan adik perempuan saya di Malaysia. Saya datang ke sini demi mereka." Dia mengangguk dengan riak wajah memahami. Pada bulan ketiga, doktor berkata, "Tulang kamu sedang bercantum, tetapi ia memerlukan lebih banyak masa untuk pulih sepenuhnya." Dia juga berkata mungkin sukar untuk saya berjalan seperti dahulu. Kerja di tapak pembinaan akan menjadi mustahil. Mendengar kata-kata itu, dunia saya terasa gelap. Pada bulan kelima, saya mula berjalan menggunakan tongkat. Pada mulanya, beberapa langkah pun sukar. Kaki saya terasa sengal dan kebas. Ahli fisioterapi melatih saya setiap hari. Perlahan-lahan, keadaan saya bertambah baik. Pada bulan ke-6, doktor membenarkan saya keluar dari hospital. Ia bukan pulih sepenuhnya, tetapi saya tidak perlu tinggal di hospital lagi. Saya hanya perlu datang untuk rawatan susulan. Sehari sebelum saya keluar, Tuan Abdullah datang melawat. Pakaiannya lebih formal daripada biasa. Dia diiringi oleh 2 orang setiausaha. Nampaknya ada sesuatu yang penting untuk dibincangkan. Dia membuka beg bimbitnya. Di dalamnya, dia mengeluarkan sepucuk sampul surat. Sampul yang tebal. Penterjemah berkata, di dalamnya ada $100,000 AS. Pada kadar pertukaran ketika itu, ia bersamaan dengan nilai yang sangat besar di Malaysia, lebih 10 kali ganda gaji tahunan saya. Tuan Abdullah berkata, "Ini adalah balasan kerana kamu menyelamatkan anak kami. Ia tidak seberapa, tetapi tolonglah terima. Keluarga kami akan mengingati jasa baik kamu seumur hidup." Saya memandang sampul itu. Dengan wang itu, saya boleh membeli tanah di kampung. Saya boleh membayar yuran universiti adik saya. Saya boleh memberikan kehidupan yang selesa untuk ibu bapa saya. Ia berada di depan mata. Tetapi, saya menggelengkan kepala. Saya menolak sampul itu. Penterjemah bertanya dengan wajah terkejut, "Kenapa kamu tidak menerimanya?" Saya berkata perlahan-lahan, "Saya juga akan mempunyai seorang anak suatu hari nanti, walaupun belum lahir. Tetapi suatu hari nanti saya akan memilikinya. Jika anak itu berada dalam bahaya dan seseorang menyelamatkannya, apa yang patut saya berikan kepada orang itu? Adakah ia sesuatu yang boleh dibalas dengan wang? Saya hanya melakukan perkara yang sepatutnya. Apabila seorang kanak-kanak dalam bahaya, saya tidak boleh hanya berdiam diri, tidak kira dia orang Malaysia atau orang Arab Saudi. Di hadapan nyawa manusia, apa artinya kewarganegaraan?" Penterjemah menyampaikan kata-kata saya. Mata Tuan Abdullah berlinangan air mata. Dia memasukkan semula sampul itu. Sebaliknya, dia mengeluarkan sebuah buku nota dengan pen. Dia menulis nama saya, Ahmad bin Kasim, Malaysia. Dia meletakkan buku nota itu di dadanya dan berkata, "Saya tidak akan lupakan seumur hidup saya. Suatu hari nanti, saya pasti akan membalas jasa baik ini." Saya menggelengkan kepala. "Tiada apa yang perlu dibalas," kata saya. "Saya hanya bersyukur anak Tuan selamat." Tuan Abdullah memegang tangan saya dengan erat. Kami berdiam diri begitu untuk seketika, saling berpandangan. Akhir sekali, dia menundukkan kepalanya sekali lagi, lalu meninggalkan Wat. Dari tingkap, saya melihat keretanya berlalu pergi. Saya berbaring di katil, merenung siling. Saya menolak wang yang sangat banyak. Saya tidak menyesal. Atau lebih tepat, saya cuba untuk tidak menyesal. Keesokan paginya, saya keluar dari hospital. Berjalan perlahan-lahan dengan tongkat. Tiket penerbangan pulang telah disediakan oleh syarikat. Maksudnya, kerana saya tidak boleh bekerja lagi, saya perlu pulang ke tanah air. Di dalam teksi menuju ke lapangan terbang, saya melihat keluar tingkap. Padang pasir terbentang luas. Pemandangan yang sama seperti ketika saya pertama kali tiba setahun yang lalu. Tetapi saya telah berubah. Saya pulang dengan kaki yang tempang dan tangan kosong. Pada musim bunga tahun 1977,
Saya kembali ke kampung halaman. Bukan di Klia, tetapi di lapangan terbang Subang pada masa itu. Ibu bapa dan adik perempuan saya datang menjemput. Sebaik sahaja melihat saya, ibu saya menangis. Ayah saya hanya diam sambil mengangkat beg saya. Di dalam bas pulang ke rumah, adik saya bertanya, "Kaki abang oke?" Saya menjawab, "Oke." Itu adalah satu pembohongan. Setiap kali berjalan, kaki saya sakit dan ngilu. Pada hari hujan, ia menjadi lebih teruk. Seminggu kemudian saya mula mencari kerja. Saya pergi ke tapak pembinaan. Tetapi selepas melihat kaki saya, mereka menggelengkan kepala. "Kalau tak boleh angkat benda berat, kami tak boleh ambil," kata mereka. Begitu juga di kilang, saya perlu berdiri sepanjang hari dan kaki saya tidak dapat menampungnya. Sebulan berlalu, simpanan saya semakin susut. Gaji yang saya terima di Arab Saudi kebanyakannya telah digunakan untuk bil hospital. Wang yang tinggal tidak seberapa. Jauh sekali untuk membayar yuran universiti adik, malah untuk perbelanjaan harian pun tidak mencukupi. Pada suatu malam, istri saya berkata, "Apa kata kita buka kedai runcit kecil? Kami baru sahaja berkahwin. Kami telah bertunang sebelum saya berlepas ke Arab Saudi. Walaupun saya pulang dengan kecacatan, dia tetap mahu berkahwin dengan saya." Sebuah kedai kecil. Setelah difikirkan, ia bukan idea yang buruk. Ia adalah kerja yang boleh dilakukan sambil duduk. Saya mengangguk. Istri saya tersenyum dan berkata, "Kita usahakan bersama-sama." Saya memberikan semua wang yang tinggal kepada ibu bapa saya. Ditambah dengan simpanan istri saya, kami menyewa sebuah kedai runcit kecil di simpang masuk kampung. Luasnya hanya beberapa ratus kaki persegi. Kami menjual biskut, mie segera, dan minuman. Rokok dan barangan keperluan harian juga ada. Pada mulanya, pelanggan tidak ramai. Ada hari jualan tidak sampai 10 ringgit, tetapi kami tidak berputus asa. Kami membuka kedai pada pukul 7 pagi dan menutupnya pada pukul 11 malam. Saya dan istri bergilir-gilir menjaga kedai. Selepas 3 bulan, pelanggan tetap mula muncul. Makcik-makcik di kampung datang membeli barang dapur. Kanak-kanak datang membeli makanan ringan. Pakcik-pakcik singgah membeli minuman selepas pulang kerja. Kedai kami mula stabil sedikit demi sedikit. Setahun berlalu, kami mula membayar hutang sedikit demi sedikit. Kehidupan menjadi lebih stabil. Adik saya mendapat beasiswa dan menyambung pelajaran ke universiti. Ibu bapa saya sihat. Ia adalah hari-hari yang biasa tetapi bahagia. Pada suatu petang, dalam perjalanan pulang selepas menutup kedai, kaki saya terasa sangat sakit, tanda hujan akan turun. Sambil berjalan, saya tiba-tiba terfikir, kalaulah aku terima duit itu dulu, macam mana agaknya? Jika saya ada wang sebanyak itu, saya boleh membuka kedai yang lebih besar. Tidak perlu risau tentang yuran pengajian adik saya. Saya boleh menyediakan rumah yang lebih baik untuk ibu bapa saya. Penyesalan datang menerpa, buat seketika. Tetapi apabila saya tiba di rumah dan melihat wajah istri saya, fikiran saya berubah. Dia menyambut saya dengan senyuman. Katanya makan malam sudah siap. Di atas meja makan ada lauk pauk yang sederhana. Kari ikan, sambal belacan, telur dadar. Istri saya bertanya, "Abang fikirkan apa?" Saya menggelengkan kepala. "Tak ada apa-apa," kata saya. Istri saya memegang tangan saya dan berkata, "Tapi abang dah selamatkan nyawa orang, kan? Itu pun dah lebih dari cukup." Saya mengangguk. "Benar," katanya. "Ada perkara yang lebih penting daripada wang. Menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak, itu sudah cukup." Masa berlalu dengan pantas. Tahun 1980-an, 1990-an, 2000-an berlalu. Kedai kami masih di tempat yang sama. Saya juga masih bekerja di situ. Kaki saya tidak pernah pulih sepenuhnya, tetapi saya sudah terbiasa dengannya. Seorang anak telah lahir, anak lelaki. Kami menamakannya Amir. Amir membesar dengan sihat. Dia tamat pengajian universiti dan mendapat pekerjaan. Dia juga telah berkahwin dan mempunyai anak. Pada tahun 2020, saya berusia 73 tahun. Kedai itu saya serahkan kepada anak saya. Selepas bersara, saya menghabiskan masa dengan tenang di rumah, menonton televisyen, membaca buku. Kadang-kadang bertemu dengan kawan-kawan dan berbual. Pada musim luruh tahun itu, saya menerima panggilan dari hospital. Mereka meminta saya untuk menjalani pemeriksaan rapi. Pada hari keputusan pemeriksaan keluar, dokter dengan berhati-hati berkata, "Ini kanser. Kanser pankreas. Ia sudah di peringkat akhir. Rawatan dimulakan." Saya menjalani kemoterapi dan pembedahan.
tetapi kesannya sangat sedikit. Dokter berkata masa saya tidak banyak lagi. Paling lama pun 2 tahun. Pada bulan Mei 2022, saya terbaring di katil hospital. Dari tingkap, saya dapat melihat bunga-bunga musim bunga. Bunga raya kembang mekar. Istri saya duduk di sebelah, memegang tangan saya. Anak, menantu, dan cucu saya juga ada di situ. Kesedaran saya semakin pudar. Kehidupan yang telah berlalu melintas seperti tayangan filem, kampung halaman, Arab Saudi, kanak-kanak itu, keluarga, tiada penyesalan. Ia adalah kehidupan yang biasa tetapi bahagia. Pada saat-saat terakhir, saya tersenyum. Istri saya menangis, tetapi saya tidak apa-apa. Saya telah hidup dengan secukupnya. Perlahan-lahan, saya menutup mata dan tertidur untuk selamanya. Nama saya Abdullah Al-Faisal. Saya dilahirkan pada tahun 1968 dan dibesarkan di Arab Saudi. Kejadian yang saya alami ketika berusia 8 tahun telah mengubah hidup saya sepenuhnya. Saya masih ingat dengan jelas hari itu pada bulan April 1976, ketika saya mengikut ayah saya melawat tapak pembinaan. Kerangka keluli gergasi sedang jatuh dari langit. Sebaik sahaja saya mendongak, saya merasakan kematian sedang menghampiri. Ketika itu, seseorang menolak saya. Seorang pekerja dari Malaysia. Malam itu, ayah saya mengusap kepala saya dan berkata, "Jangan sesekali lupakan nama Ahmad bin Kasim. Dia yang menyelamatkan nyawa kamu." Saya mengangguk. Saya berjanji tidak akan melupakannya seumur hidup. Ayah saya melawat hospital setiap minggu. Saya turut serta. Encik Ahmad terbaring di katil. Kakinya bersimen. Saya melukis gambar dan menunjukkannya kepadanya. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya. 6 bulan kemudian, hari Encik Ahmad keluar dari hospital tiba. Ayah saya telah menyediakan $100,000 AS, tetapi Encik Ahmad menolaknya. Dia berkata, dia hanya melakukan perkara yang sepatutnya. Kata-katanya, "Saya juga akan mempunyai anak. Amat saya ingati." Di lapangan terbang, kami mengucapkan selamat tinggal kepada Encik Ahmad. Saya melihat susuk tubuhnya berjalan dengan tongkat. Saya melambai. Encik Ahmad juga berpaling dan melambai kembali. Itulah kali terakhir kami bertemu. Apabila pulang ke rumah, ayah saya mengoyakkan sehelai muka surat dari buku notanya. Dia memasukkannya ke dalam bingkai dan menggantungnya di dinding bilik bacaan. Kertas itu tertulis, Ahmad bin Kasim, Malaysia. Setiap hari sambil melihat bingkai itu, ayah berkata, "Jangan lupakan budi ini." Saya belajar bersungguh-sungguh, mengikut nasihat ayah. Saya mahu menjadi orang yang baik seperti Encik Ahmad. Selepas tamat sekolah menengah, saya melanjutkan pelajaran ke Amerika Syarikat. Saya diterima masuk ke MIT. Jurusan saya ialah kejuruteraan awam. Jika Anda bertanya mengapa saya memilih kejuruteraan awam, jawabannya mudah. Saya tidak dapat melupakan kemalangan yang berlaku di tapak pembinaan itu. Saya mahu membina tapak pembinaan yang lebih selamat. Saya fikir itu adalah cara saya membalas budi Encik Ahmad. Saya menghabiskan 4 tahun di MIT. Saya tamat pengajian dengan cemerlang. Saya menyambung pengajian ke peringkat sarjana. Pada tahun 1994, pada usia 26 tahun, saya kembali ke Arab Saudi. Saya menyertai Kementerian Pembinaan. Jawatan pertama saya ialah pegawai keselamatan tapak. Saya melawat tapak-tapak pembinaan dan memeriksa peraturan keselamatan, menggantikan peralatan berbahaya dan mengadakan latihan keselamatan. Ia kerja kecil, tetapi memuaskan. Saya terus dinaikkan pangkat. Dari ketua unit, pengarah bahagian, timbalan ketua setiausaha, sehinggalah ke timbalan menteri. Pada tahun 2024, saya dilantik sebagai Menteri Pembinaan pada usia 56 tahun. Dalam ucapan perlantikan saya berkata, saya akan mewujudkan tapak pembinaan yang selamat. Pada hari pertama saya di pejabat menteri, saya melakukan satu perkara. Saya membawa bingkai yang berada di bilik bacaan saya. Kertas yang tertulis Ahmad bin Kasim, Malaysia. Ia adalah warisan yang ayah saya tinggalkan apabila beliau meninggal dunia. Saya menggantungnya di dinding pejabat menteri. Setiausaha saya bertanya, apakah itu, Tuan? Saya menjawab, penyelamat nyawa saya, nama yang tidak boleh dilupakan. Setiausaha saya mengangguk. Pada musim sejuk tahun itu, projek Neom City bermula dengan giat. Ia adalah rancangan pembangunan berskala besar oleh Kerajaan Arab Saudi. Kami bekerja sama dengan syarikat-syarikat dari Malaysia. Dalam satu mesyuarat, saya bertemu dengan Duta Besar Malaysia.
Semasa berbual dengannya, saya tiba-tiba teringat. Saya mesti mencari Encik Ahmad. Walaupun 48 tahun telah berlalu, saya benar-benar mahu bertemu dengannya. Saya mahu mengucapkan terima kasih. Saya meminta bantuan duta besar untuk mencari seorang warga Malaysia bernama Ahmad bin Kasim. Kedutaan mula bertindak. Mereka memeriksa senarai pekerja Malaysia yang bekerja di Arab Saudi pada tahun 1976. Nama Ahmad bin Kasim ada di sana. Alamatnya juga ditemui. Saya sangat gembira. Akhirnya, saya boleh bertemu dengannya. Tetapi jawaban dari kedutaan amat mengejutkan. Encik Ahmad telah meninggal dunia pada bulan Mei 2022 akibat kanser pankreas. Saya terdiam selama beberapa hari. Sudah terlambat. Kenapa saya tidak mencarinya lebih awal? Sepatutnya saya mencarinya sebelum menjadi menteri, atau ketika saya masih timbalan menteri, atau lebih awal lagi. Penyesalan menyelubungi saya. Hati saya hancur luluh. Setiausaha saya dengan berhati-hati berkata, warisnya masih ada. Dia mempunyai seorang anak lelaki bernama Amir, seorang pegawai pejabat berusia 53 tahun. Saya mengangkat kepala. Ada harapan. Walaupun Encik Ahmad telah tiada, anaknya masih ada. Peluang untuk membalas budi masih ada. Saya mengarahkan setiausaha saya untuk mencari dan menghubungi Encik Amir. Saya berkata saya mahu bertemu dengannya secara pribadi. Setiausaha saya bertanya, apa rancangan Tuan? Saya berfikir sejenak. Dan saya membuat keputusan. Masanya telah tiba untuk membalas warisan ayah saya dengan sewajarnya. Saat yang telah saya tunggu selama 48 tahun. Pada bulan Desember 2024, saya menaiki penerbangan ke Kuala Lumpur. Ia adalah lawatan tidak rasmi. Alasannya adalah untuk membincangkan projek Neom City, tetapi tujuan sebenar saya adalah lain, untuk bertemu Encik Amir bin Ahmad. Di dalam pesawat, saya mengeluarkan buku nota ayah saya. Halaman yang ayah tulis 48 tahun lalu. Ahmad bin Kasim, Malaysia. Kertas itu telah pudar warnanya dan renyuk, tetapi tulisannya masih jelas. Sambil memegangnya, saya berfikir, apa yang patut aku katakan? Saya tiba di lapangan terbang, antarabangsa, Kuala Lumpur, Kelia. Kaki tangan dari kedutaan Malaysia menyambut saya. Di dalam kereta menuju ke hotel, setiausaha saya melaporkan bahawa Encik Amir telah bersetuju untuk bertemu. Pertemuan itu dijadwalkan esok di hotel. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Bagaimana saya harus menyampaikan rasa terima kasih yang telah saya simpan selama 48 tahun? Bolehkah kata-kata menggambarkannya? Saya berbaring di katil, merenung siling. Masa terasa berjalan begitu perlahan. Keesokan paginya, saya bangun awal. Saya memakai sut. Sambil melihat cermin, saya membetulkan tali leher. Saya gementar. Saya tidak pernah segementar ini, walaupun dalam mesyuarat antarabangsa yang penting. Pada pukul 10 pagi, saya menunggu Encik Amir di bilik mesyuarat hotel. Di atas meja, saya meletakkan sekeping gambar lama. Gambar yang diambil di hospital pada tahun 1976. Ayah saya dan saya berdiri di sebelah katil Encik Ahmad. Pintu terbuka. Seorang lelaki berusia sekitar 53 tahun masuk. Itulah Encik Amir. Saya berdiri. Dia juga memandang saya dan memberi salam dengan kekok. Kami berjabat tangan. Saya mempelawannya duduk. Encik Amir duduk dengan berhati-hati. Wajahnya menunjukkan rasa ingin tahu mengapa saya mencarinya. Saya mula bercerita perlahan-lahan. Kisah 48 tahun yang lalu. Bagaimana saya, seorang budak lelaki berusia 8 tahun, hampir mati di tapak pembinaan. Bagaimana seorang pekerja dari Malaysia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan saya, dan orang itu adalah Encik Ahmad bin Kasim, ayahnya. Encik Amir memandang saya dengan riak terkejut. Nampaknya ini kali pertama dia mendengar cerita ini. Ayahnya mungkin tidak pernah memberitahunya. Saya menyerahkan gambar itu. Encik Amir melihatnya. Apabila dia melihat wajah lelaki muda dalam gambar itu, matanya menjadi merah. Itu ayahnya. Ayahnya ketika berusia 28 tahun, semasa masih sihat. Encik Amir merenung gambar itu lama. Saya terus bercerita. Bagaimana ayahnya menolak $100,000 AS. Bagaimana beliau berkata dia hanya melakukan perkara yang sepatutnya. Betapa mulianya sikap itu. Ayah saya menceritakan kisah itu sepanjang hayatnya. Jangan sesekali lupa, katanya. Encik Amir membuka mulut. Suaranya bergetar. Ayah saya seorang yang biasa, katanya. Dia menghabiskan seumur hidupnya mengusahakan sebuah kedai runcit kecil. Dia hidup dengan tenang tanpa sebarang peristiwa istimewa. Dia memberitahu ayahnya meninggal dunia pada tahun 2022.
Saya menundukkan kepala. Sudah terlambat. Kenapa saya tidak dapat mencarinya lebih awal? Saya mahu mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada Encik Ahmad. Saya mahu membalas budinya semasa beliau masih hidup. Penyesalan datang lagi. Encik Amir berkata, ayah jarang bercerita tentang Arab Saudi. Saya hanya tahu dia pulang awal kerana kakinya cedera. Dia tidak pernah bercerita tentang menyelamatkan sesiapa. Saya terkejut. Dia melakukan perbuatan yang begitu hebat, tetapi tidak memberitahu keluarganya. Encik Ahmad benar-benar seorang yang rendah diri. Dia tidak mengharapkan sebarang balasan. Hati saya terasa hangat. Keheningan seketika. Encik Amir sedang melihat gambar itu semula. Saya membuat keputusan. Walaupun Encik Ahmad telah tiada, ada sesuatu yang boleh saya lakukan. Ada cara untuk membalas budi. Saya memberitahu Encik Amir bahawa syarikat-syarikat Malaysia terlibat dalam projek Neom City. Pelaburan bernilai berbilion-bilion dolar akan dibuat. Dan saya membuat satu cadangan. Saya ingin menubuhkan Yayasan Ahmad Kasim, kata saya. Sebuah yayasan yang menyediakan beasiswa kepada anak-anak muda dari Malaysia dan Arab Saudi, atas nama ayah tuan. Saya berkata saya mahu melantiknya sebagai pengerusi. Encik Amir memandang saya dengan terkejut. Wajahnya seolah-olah tidak percaya. Saya berkata dengan serius, ini adalah yang terbaik yang boleh saya lakukan. Saya mahu dunia tahu tentang pilihan yang dibuat oleh Encik Ahmad. Encik Amir terdiam lama. Air matanya mengalir. Saya juga turut sebak. Saat di mana rasa terima kasih yang saya simpan selama 48 tahun akhirnya tersampaikan. Saya memegang tangan Encik Amir. Saya menggenggamnya erat. Sama seperti ayah saya memegang tangan Encik Ahmad 48 tahun yang lalu, dan saya berkata, saya tidak akan lupakan seumur hidup. Pilihan ayah tuan tidak sia-sia. Pada bulan April 2025, Amir bin Ahmad, seorang pegawai pejabat berusia 53 tahun, menerima jemputan yang tidak disangka-sangka dari kedutaan Arab Saudi di sebuah hotel mewah di Kuala Lumpur. Yang menantinya ialah Menteri Pembinaan Arab Saudi, Tuan Abdullah. Menteri itu menunjukkan sekeping gambar lama. Wajah ayahnya ketika muda. Saya mendengar kisah 48 tahun yang lalu. Bagaimana ayah menyelamatkan seorang kanak-kanak berusia 8 tahun di tapak pembinaan di Arab Saudi. Bahawa kanak-kanak itu adalah Menteri Abdullah sendiri. Dan bagaimana ayah menolak $100,000 amai Sarakas. Saya tidak tahu apa-apa. Ayah jarang bercerita tentang Arab Saudi. Saya hanya tahu dia pulang awal kerana kakinya cedera. Kadang-kadang dia mengadu sakit kaki, tetapi dia tidak pernah memberitahu mengapa dia cedera. Dia hanya berkata ia adalah kemalangan. Menteri Abdullah berkata dengan sebak, ayah kamu menyelamatkan nyawa saya. Itu adalah budi yang tidak dapat saya lupakan seumur hidup. Tetapi dia menyesal kerana terlalu lambat mencarinya. Saya juga turut terharu. Dan kemudian dia berkata, saya ingin menubuhkan Yayasan Ahmad Kasim. Dia mahu menyokong anak-anak muda Malaysia dan Arab Saudi bersempena projek Neom City. Dan dia mahu melantik saya sebagai pengerusi. Saya terdiam, tidak percaya. Ayah saya, yang meninggal dunia selepas mengusahakan sebuah kedai runcit kecil, yang hidup dengan tenang sepanjang hayatnya, telah melakukan perkara seperti ini. Hati saya dipenuhi kebanggaan. Apabila pulang, saya memberitahu ibu saya. Ibu saya terkejut, tetapi tidak lama kemudian, dia mengangguk. Itulah ayah kamu, katanya. Dia memang begitu. Selalu mendahulukan orang lain. Beberapa hari kemudian, kedutaan menghubungi saya lagi. Ada mesyuarat untuk penubuhan yayasan. Wakil-wakil dari firma guaman dan firma perakaunan berkumpul. Menteri juga hadir secara maya. Skala yayasan diumumkan. Dana awal sebanyak 50 bilion won, kira-kira 150 juta ringgit Malaysia. Ia akan memberikan beasiswa kepada 100 orang pelajar setiap tahun. 50 pelajar Malaysia, 50 pelajar Arab Saudi. Setiap seorang akan menerima $10,000 AS, kira-kira 40,000 ringgit Malaysia setahun. Saya rasa seperti tidak nyata, seperti bermimpi. Saya, seorang pegawai pejabat biasa, menjadi pengerusi yayasan, tetapi Menteri Abdullah serius. Ini adalah cara saya membalas budi ayah tuan, katanya. Pada awal bulan Mei, persiapan penubuhan yayasan bermula dengan giat. Kami menyediakan pejabat, mengambil kaki tangan, dan menetapkan kriteria pemilihan pelajar. Saya meletak jawatan dari syarikat saya. Kini, saya akan menumpukan sepenuh perhatian kepada urusan yayasan. Pihak media menghubungi saya. Mereka mahu menulis artikel.
Kisah pertemuan semula selepas 48 tahun, yayasan beasiswa yang ditubuhkan oleh Menteri Arab Saudi. Semua orang berminat, saya bersetuju untuk ditemu bual. Seorang wartawan bertanya, pada pendapat Encik, kenapa ayah Encik menolak wang itu? Saya menjawab, ayah saya seorang yang biasa. Tetapi dalam kebiasaannya itu ada kehebatan, pilihan tanpa mengharapkan balasan. Itulah kebaikan yang sebenar. Artikel itu diterbitkan. Ia menjadi tular di media sosial. Ramai orang berkata mereka terharu. Komen-komen yang memuji ayah saya membanjiri ruangan. Saya berasa bangga. Rasanya baru sekarang saya benar-benar mengenali ayah saya. Pada akhir bulan Mei, iklan pengambilan pelajar beasiswa disiarkan. Di Malaysia, 200 orang memohon. Di Arab Saudi, 150 orang memohon. Selepas saringan dokumen dan temu duga, 100 orang telah dipilih. Mereka adalah penerima beasiswa Ahmad Kasim yang pertama. Pada awal bulan Jun, Menteri Abdullah melawat Malaysia sekali lagi. Kali ini, ia adalah lawatan rasmi untuk menghadiri Majlis Perasmusmian Yayasan. Saya menyambutnya di lapangan terbang. Kami berpelukan. Malam sebelum Majlis Perasmian, saya makan malam bersama Menteri Abdullah di sebuah restoran Melayu yang tenang. Dia bertanya, "Di mana kubur ayah Tuan?" Saya menjawab, "Di belakang bukit di kampung halaman kami." Menteri Abdullah berkata, "Esok, sebelum Majlis Perasmian, saya ingin menziarahi kuburnya dahulu. Saya ingin memberi penghormatan secara pribadi." Saya mengangguk. Saya berterima kasih. Keesokan subuhnya, kami menuju ke kampung halaman saya. Perjalanan mengambil masa 3 jam. Kami tiba sekitar pukul 8 pagi. Ia adalah sebuah kampung kecil. Kubur ayah terletak di atas bukit di belakangnya. Menteri Abdullah melutut di hadapan kubur ayah. Dia berdiam diri begitu untuk seketika. Dia berdoa dengan senyap, menggumamkan sesuatu dalam bahasa Arab. Dia menangis. Saya juga turut menangis. Apabila dia bangun, dia berkata, "Sekarang, hati saya tenang. Rasa terima kasih yang saya simpan selama 48 tahun akhirnya telah saya sampaikan. Saya percaya arwah ayah Tuan telah mendengarnya." Saya berkata, "Ayah saya juga pasti gembira." Semasa menuruni bukit, Menteri Abdullah berkata, "Pilihan ayah Tuan masih hidup. Ia akan diteruskan melalui yayasan ini, melalui para pelajar beasiswa." Saya mengangguk. Warisan ayah saya baru sahaja bermula. Pada 15 Jun 2025, di Dewan Besar sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur, Majlis Perasmian Yayasan Ahmad Kasim telah diadakan. Lebih 500 orang tetamu hadir, pegawai-pegawai kerajaan Malaysia, kaki tangan kedutaan Arab Saudi, wartawan media, dan 100 orang pelajar beasiswa pertama memenuhi dewan. Saya naik ke pentas dan berdiri di hadapan mikrofon. Tangan saya menggeletar. Saya menarik nafas dalam-dalam. Saya membuka teks ucapan yang telah saya sediakan, tetapi saya memutuskan untuk tidak membacanya. Saya mahu bercakap dari hati. Ayah saya seorang yang biasa. Dilahirkan pada tahun 1947 di sebuah kampung kecil dari keluarga yang miskin. Pada usia 28 tahun, dia berlepas ke Arab Saudi untuk melangsaikan hutang keluarga. Impiannya sederhana. Bekerja selama setahun dan pulang untuk membeli tanah. Tetapi pada bulan April 1976, dia menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak dan kakinya cedera. Dia tidak dapat bekerja lagi. Dia pulang dengan tangan kosong. Dia membuka sebuah kedai runcit kecil dan menghabiskan sisa hidupnya di situ. Dia hidup dengan tenang, tanpa sebarang peristiwa istimewa. Saya pertama kali mendengar cerita ini 3 bulan yang lalu. Ayah tidak pernah menceritakannya sepanjang hidupnya. Dia tidak memberitahu keluarga tentang menolak wang yang banyak atau tentang menyelamatkan seorang kanak-kanak. Dia hanya hidup dengan senyap. Kebiasaan ayah saya itulah yang hebat. Pilihan tanpa mengharapkan balasan itulah kebaikan yang sebenar. Jika dia menerima wang itu, ia akan menjadi satu urus niaga. Tetapi ayah menolaknya. Dia menyelamatkan kanak-kanak itu dengan hati yang tulus. Pilihan itu bertahan selama 48 tahun. Ayah telah meninggal dunia, tetapi pilihannya tetap hidup. Dalam ingatan seorang kanak-kanak, dalam ingatan ayah kepada kanak-kanak itu, dan akhirnya, ia disinari cahaya. Hari ini adalah permulaan. 100 orang anak muda telah menjadi penerima beasiswa Ahmad Kasim yang pertama. Mereka akan belajar dan berkembang. Dan suatu hari nanti, mereka akan membantu orang lain. Pilihan ayah saya akan diteruskan melalui mereka. Sebagai pengerusi, saya berjanji.
Yayasan ini tidak akan menjadi sekadar tempat memberi wang. Ia akan menjadi tempat yang mengajar semangat ayah saya. Kebaikan tanpa balasan, hati yang tulus. Itulah yang akan kami sampaikan. Ayah, berehatlah dengan tenang. Pilihan ayah tidak sia-sia. Walaupun mengambil masa 48 tahun, dunia akhirnya mengetahuinya. Ayah bukan orang biasa. Ayah seorang yang hebat. Tepukan gemuruh bergema. Saya turun dari pentas. Menteri Abdullah naik sebagai penceramah seterusnya. Dia mengeluarkan teks ucapan yang disediakan dalam bahasa Melayu. Sebutannya kurang fasih, tetapi kesungguhannya terasa. Encik Ahmad bin Kasim adalah penyelamat nyawa saya. Pada bulan April 1976, beliau menyelamatkan saya yang ketika itu berusia 8 tahun, walaupun terpaksa mengorbankan kakinya sendiri. Saya tidak dapat melupakan budi itu seumur hidup. Ayah saya juga berpesan sepanjang hayatnya, jangan sesekali lupa. Saya belajar tentang semangat orang Malaysia, kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Saya sedar betapa mulianya perbuatan itu. Encik Ahmad adalah seorang wira Malaysia yang dikenang oleh Arab Saudi. Yayasan ini akan menjadi jambatan antara kedua-dua negara. Anak-anak muda Malaysia akan belajar tentang Arab Saudi, dan anak-anak muda Arab Saudi akan belajar tentang Malaysia. Dan bersama-sama, kita akan mempelajari semangat Encik Ahmad. Inilah yang terbaik yang boleh saya lakukan. Ucapan Menteri Abdullah berakhir. Sekali lagi, tepukan gemuruh bergema. Majlis penyampaian sijil beasiswa menyusul. 100 orang pelajar naik ke pentas seorang demi seorang untuk menerima sijil mereka yang disampaikan secara peribadi oleh saya dan Menteri Abdullah. Selepas majlis perasmian, kami menuju ke kampung halaman ayah sekali lagi. Di simpang masuk kampung, sesuatu yang baru telah didirikan. Sebuah tugu peringatan, sumbangan dari Menteri Abdullah, sebuah batu granit setinggi 3 meter. Di bahagian hadapan, terukir tulisan dalam bahasa Melayu dan di belakang dalam bahasa Arab. Ahmad Kasim, wira Malaysia yang dikenang oleh Arab Saudi, 1947-2022. Penduduk kampung berkumpul. Semua orang terpegun. Mereka tidak percaya bahawa Encik Ahmad, yang mereka kenali sepanjang hidup, telah melakukan perkara seperti ini. Tetapi tidak lama kemudian, mereka mengangguk. Itulah dia, kata mereka. Dia memang orangnya begitu. Saya berdiri di hadapan kubur ayah. Ibu saya di sebelah. Menteri Abdullah juga bersama kami. 100 orang pelajar beasiswa turut mendaki bukit. Ayah, sekarang saya tahu. Ayah tidak hidup secara biasa. Ayah hidup dengan hebat secara senyap. Tanpa menunjuk-nunjuk, tanpa berbangga diri, hanya hidup dengan tenang. Itulah kehebatan yang sebenar. Pilihan ayah tidak dilupakan. Walaupun mengambil masa 48 tahun, ia diketahui oleh dunia. 100 orang anak muda kini membawa nama ayah di dalam hati mereka. Apabila mereka dewasa, mereka akan membantu orang lain pula. Kebaikan tanpa balasan mengalir seperti sungai, bermula dari seorang dan merebak kepada ramai. Benih yang ayah tanam kini telah menjadi sebuah hutan. Hutan yang menghubungkan Malaysia dan Arab Saudi. Matahari terbenam. Cahaya merah mewarnai bukit. Saya menunduk hormat di kubur ayah, ibu saya, Menteri Abdullah, dan para pelajar beasiswa turut menundukkan kepala, keheningan yang panjang. Dalam perjalanan menuruni bukit, saya menoleh ke belakang. Tugu peringatan itu bersinar disinari cahaya senja. Nama ayah saya kelihatan jelas. Kisah yang dilupakan telah menemui cahayanya semula. Kehebatan yang tersembunyi dalam kesederhanaan telah terserlah kepada dunia. Dan kisah itu kini baru sahaja bermula.